Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bersama kembali dalam sesi ini untuk kita menyambung kupasan berkaitan dengan perkahwinan. Dan kali terakhir kita berhenti membahaskan tentang mahar. Keperluan untuk seseorang suami menyerahkan mahar kepada isteri. Dan mahar itu terbahagi pada dua bahagian, iaitu mahar musamma atau mahar yang diletakkan dalam majlis penetapan mahar ataupun perkahwinan, dan juga mahar mithil atau mahar yang tidak ditetapkan jumlahnya, tetapi mengambil kira jumlah kakak kepada bakal isteri, mak saudara dan sebagainya. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita sambung kembali tentang hak mahar. Jadi mahar ni dia tidak mempunyai hak tertentu baik dari segi minimum maupun maksimum. Bahkan setiap benda yang harus menjadi benda yang berharga seperti barangan atau manfaat, maka harus dijadikan mahar. Artinya mahar dalam Islam jadi tidak ada satu ketetapan jumlah maksimumnya berapa, jumlah minimumnya berapa. Dan dia tidak tentu pada barangan tertentu. Maksudnya asalkan barangan itu barangan yang bernilai, contohnya dia bermas kahwinkan emas 85 gram emas misal kata, atau bermas kahwinkan manfaat. Contohnya dia kahwin dengan seseorang lelaki yang mana lelaki itu mempunyai syarikat, lalu dia menyerahkan sebahagian saham syarikat itu pada isterinya dalam bentuk manfaat. Itu juga dinamakan sebagai mahar. Atau seseorang itu berkahwin dengan seorang lelaki yang mana lelaki itu mempunyai beberapa buah rumah sewa, di mana dia peruntukkan sewa misal kata sepanjang 10 bulan pertama, misal kata sewa tiap bulan itu 1,000, jadi 10 bulan pertama itu adalah 10,000, maka ditetapkan manfaat sewa 10 bulan itu untuk isterinya. Maka penempatan manfaat itu juga termasuk dalam arti kata mahar yang dibenarkan dalam Islam. Bahkan sebagaimana kita sebutkan sebelum ini, Rasulullah SAW pernah bersabda pada seorang lelaki yang ingin berkahwin, faltamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun satu cincin besi untuk diberikan sebagai mas kahwin yang telah kita jelaskan sebelum ini. Rasulullah SAW pernah bersabda pada seorang lelaki dalam hadis dalam riwayat Al-Bukhari menerusi Sahal bin Sa'ad, faqad sawwatukaha bima ma'aka min al-Quran. Aku kahwinkan anda dengan bermas kahwinkan Al-Quran yang diajar oleh anda pada isteri anda itu. Jadi jelas dalam hadis ini menjelaskan salah satu bentuk benda yang boleh dijadikan bahan mas kahwin ialah mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran itu adalah sejenis manfaat. Menggunakan manfaat sebegini untuk dijadikan bahan mas kahwin adalah sah dan diharuskan di dalam Islam. Soal pihak perempuan setuju atau tidak setuju itu soal lain lah. Tapi kita kata nak menggunakan bahan ini sebagai sah atau tidak, maka kita katakan sebagai sah. Hadis riwayat Bukhari di atas menjelaskan tentang salah satu tahap minimum. Harus menjadikan manfaat sesuatu benda sebagai mahar sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini. Ini berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi menerusi Amir bin Rabi'ah daripada bapanya yang menjelaskan, anna imra'atan min bani Fazarah tazawwajat ala na'lain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradita min nafsik wa malik bina'lain qalat na'am qala fa'ajazahu. Seorang wanita daripada suku masyarakat Fazarah berkahwin dengan memaharkan sepasang selipar sahaja. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, adakah anda redha sepasang selipar itu untuk diri dan harta anda? Jawab wanita terlibat, ya. Rasulullah SAW mengharuskan. Maksudnya berdasarkan hadis tadi, dia menjelaskan kepada kita hadis ini adalah termasuk dalam kategori hadis sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang wanita dia redha menjadikan sepasang selipar itu sebagai mas kahwin kepadanya. Maka itu hukumnya adalah diharuskan. Kes di atas melibatkan wanita yang pintar dan berkaitan dengan tuan hamba. Sebaliknya dalam kes wali mengahwinkan wanita yang ditahan daripada berurusan dengan harta, wali tidak boleh menggugurkan mahar misli. Mahar misli disunatkan tidak kurang daripada 10 dirham sebagai mengelakkan daripada perbezaan pandangan ulama yang mewajibkan 10 dirham, iaitu Imam Abu Hanifah. Digalakkan tidak lebih daripada mahar isteri-isteri Nabi, iaitu 500 dirham. Tidak dinafikan mahar Ummu Habibah mencecah kepada 400 dinar
namun itu bukanlah ketetapan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya hasil ketetapan yang dibawa oleh Maharaja Najasyi sebagaimana yang memuliakan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca tentang perkahwinan Rasulullah dengan beberapa orang wanita, maka kita akan dapati perkahwinan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah menggunakan mahar lebih kurang 400 dinar, tetapi 400 dinar itu bukan duit daripada Rasulullah SAW, tetapi duit daripada Raja Najasyi yang ada pada masa itu, kerana Ummu Habibah ketika itu dia berada di bumi Habasyah. Dan anak perempuan Rasulullah SAW pun berkahwin sekitar 500 dirham, begitu juga. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk mahar, bentuk-bentuk mahar ataupun jumlah mahar yang boleh kita ambil kira. Yang penting perlukan kesepakatan antara keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Cuma kita nasihatkan dalam soal meletakkan mahar ni, janganlah terlalu rendah sehingga menjatuhkan martabat wanita, dan jangan pula terlalu mahal sehingga membebankan kaum lelaki. Maknanya kita kata pandai-pandailah kedua pihak ini berunding untuk menetapkan mahar. Tetapi janganlah sekali pihak wanita ni dia berlomba-lomba untuk menetapkan mahar sekadar untuk berbangga-bangga. Untuk mengatakan pada orang-orang kampung bahawa anak perempuan aku ini yang pertama dia kahwin maharnya begini-begini. Anak perempuan yang kedua maharnya begini-begini. Atau kita katakan, dia mengatakan anak perempuan aku yang pertama kahwinnya 20,000. Perempuan yang kedua, anak perempuan kedua 25,000. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak baik menurut kacamata syarak. Perbuatan berbangga-bangga dengan jumlah mahar yang tinggi. Kerana kita bimbang bila jumlah mahar yang tinggi sampai satu ketika orang lelaki yang tidak mempunyai pekerjaan memang tidak mampu untuk berkahwin dengan mahar yang seumpama itu. Baik, mahar yang tinggi tuan-tuan. Mahar sebenarnya satu pemberian daripada suami kepada isteri sebagai memuliakan isteri itu sendiri. Kerana itu disunatkan mahar itu diringankan, kerana ia bukan hanya bayaran dan bukan juga sesuatu yang perlu dibanggakan dari segi ketinggian dalam masyarakat. Kerana peletakan mahar yang tinggi akan menimbulkan banyak kemudaratan kepada individu dan juga masyarakat. Malah bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW. Ia boleh menjadi batu penghalang kepada anak-anak muda untuk berkahwin. Akibatnya ia akan menimbulkan berbagai perkara keji dan banyak muncul kehidupan yang membujan dan tidak mahu berkahwin. Lebih-lebih bagi golongan miskin dan orang-orang yang mempunyai pendapatan yang sederhana. Kerana itu syarak menyarankan orang-orang Islam meletakkan mahar yang mudah dan tidak terlalu tinggi dalam urusan perkahwinan mereka. Hal ini dapat dilihat dalam hadis diriwayatkan Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, in a'zaman nikah barakatan aisaruhu mu'natan. Perkahwinan yang paling besar keberkatannya ialah yang mudah urusan mahar. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya dia, kita bincang sedikit tentang konsep mut'ah. Mut'ah di sini bukan makna nikah mut'ah. Mut'ah ini adalah satu pemberian. Mut'ah ialah nama bagi harta yang diserahkan oleh pihak lelaki kepada isteri kerana berpisah dengan isterinya. Itu. Perpisahan berlaku dalam dua bentuk, iaitu perpisahan kerana kematian. Perpisahan jenis ini tidak mewajibkan bayaran mut'ah berdasarkan ijma' ulama. Maksudnya kalau suami mati, isteri tidak payah menuntut mut'ah daripada suami ini, kerana suami itu meninggal dunia. Yang kedua, perpisahan yang berlaku pada masa hidup seperti kerana perceraian. Jika berlaku sebelum persetubuhan dan mahar belum lagi tetap dan disebutkan, isteri berhak mendapat mahar nisib. Dalam pembayaran mut'ah, sama sahaja baik orang Islam zimmi, laki-laki merdeka, hamba dan juga perempuan merdeka dan hamba. Pembayaran mut'ah disyaratkan tidak kurang daripada 30 dirham. Sedangkan yang wajib kalau suami isteri sama-sama rela dengan sesuatu barangan, ketika itu cukuplah barangan tersebut menjadi mut'ah. Tetapi jika kedua-dua belah pihak berselisih pendapat, qadhi boleh menentukan jumlahnya berdasarkan ijtihad beliau berdasarkan pendapat yang sahih. Mut'ah boleh ditambah melebihi pada separuh mahar kerana meraihkan ayat Al-Quranul Karim, iaitu firman Allah Ta'ala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtari qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, iaitu pemberian sagu hati pada mereka yang diceraikan itu. Iaitu suami yang senang hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuan, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuan, sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat demikian. Jadi maknanya sagu hati itu atau mut'ah diberi dalam kadar yang mengikut kemampuan. Walaupun mungkin seseorang wanita itu membuat satu tuntutan yang keluar daripada logik akal yang waras.
Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kita pergi kepada isu isu yang berkaitan dengan kedudukan perkahwinan orang bukan Islam setelah memeluk Islam. Mana kalau telah masuk Islam, apakah dia dengan suami dia tadi dikira bercerai macam mana? Atau perkahwinan itu diteruskan atau macam mana? Jika orang bukan Islam, baik Yahudi, Kristian, Majusi, penyembah berhala, bukan Islam harbi atau zimmi memeluk Islam dan dalam masa yang sama memiliki 4 orang isteri atau kurang daripada itu, perkahwinannya berterusan meskipun para isteri tidak memeluk Islam serta-merta kerana harus menikah dengan mereka semula dalam Islam. Jika kesemua isteri terlibat memeluk Islam, itu menjadi satu kebaikan besar. Jadi maknanya dia kata tidak tercerai serta-merta, perkahwinan itu masih berterusan dengan alasan yang telah disebutkan tadi. Ini disebut di dalam mazhab Syafi'i. Perkahwinan mereka berkekalan. Hal ini bersesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan, anna rajulan jaa musliman ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma jaa imratuhu muslimatan, faqala ya Rasulullah, innaha kanat aslamat ma'i, faraddaha alayya, faraddaha alayya. Hadis ini kita tengok kedudukan ini. Seorang lelaki memeluk Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang isterinya lalu turut memeluk Islam. Lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia memeluk Islam bersama dengan saya. Pulangkanlah semula dia ke pangkuan saya. Lalu Rasulullah SAW memulangkan semula wanita itu ke pangkuan beliau. Jadi maknanya, ini sama alasan yang digunakanlah. Jika seorang bukan Islam memeluk Islam dan dalam masa yang sama mempunyai isteri yang menyembah berhala atau majusi, isteri itu lewat masuk Islam. Jika bukan Islam terlibat memeluk Islam sebelum melakukan persetubuhan dengan isterinya, maka perpisahan akan berlaku di antara keduanya kerana pernikahan mereka tidak kukuh lagi. Berasaskan bukti isteri yang diceraikan dengan talak bain akan jatuh talak bain. Jika sekiranya beliau memeluk Islam selepas melakukan persetubuhan dengan isterinya, hendaklah dilihat. Jika isterinya memeluk Islam selepas iddah, perkahwinan mereka berterusan. Begitu juga jika seorang wanita bukan Islam memeluk Islam dan kemudian suaminya pula memeluk Islam pada masa beliau dalam iddah, perkahwinan mereka juga berterusan. Ya, perkahwinan mereka juga dikira sebagai berterusan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan, aslamat imra'atun ala ahdi Nabi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. Seorang wanita memeluk Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkahwin. Suaminya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saya juga telah memeluk Islam dan beliau tahu tentang Islam saya. Rasulullah SAW mengambil kembali perempuan tersebut daripada suami yang baru dan menyerahkannya semula kepada suami yang pertama. Jadi maknanya masuk Islam, kalau seorang perempuan tadi dia masuk Islam pada dalam masa iddah, dia suami masuk Islam, maka perempuan itu kena beriddah. Jadi iddah itu dianggap hukum macam suami isteri lah. Jadi bila isteri itu masuk Islamnya, jadi maknanya berterusanlah perkahwinan dia tadi. Dia kahwin semula, boleh dirajuk berterusan, maknanya boleh dipulangkan kembali. Dalam kisah seperti di atas ni. Jika seorang wanita bukan Islam memeluk Islam, tetap suaminya berterusan dengan kekufurannya. Dan dalam masa yang sama, iddah perempuan terlibat berakhir. Wanita itu hendaklah dipisahkan daripada suami bermula daripada saat beliau memeluk agama Islam. Beliau tidak boleh kembali ke pangkuan suami, melainkan dengan akad yang baru. Hal ini berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi menurut Amr bin Shu'aib daripada bapanya daripada datuknya yang menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abi al-As bin Ar-Rabi' bi mahrin jadid wa nikahin jadid. Rasulullah SAW mengembalikan semula anak perempuannya Zainab kepada suaminya Abu al-As bin Ar-Rabi' dengan mahar dan akad yang baru. Dengan mahar dan juga akad yang baru. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau sekiranya dah habis iddah, kalau nak balik ke pangkuan tu dia kena kahwin semulalah, berdasarkan penjelasan yang disebutkan di sini. Baik, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali kepada kupasan berkaitan dengan walimatul al-urs, poligami dia dan juga nusyuz. Walimatul al-urs, jadi kita ada perkataan dipanggil walimatul aris, walimatul arus, walimatul al-urs. Jadi walimatul urs dalam bentuk masdar. Jadi yang agak tepatnya walimatul al-urs, kalau lelaki itu dipanggil walimatul aris, kalau perempuan itu disebut walimatul arus. Orang Melayu kita kadang-kadang dia buat surat dia tulis ya qadiyal hajat. Itu style sejenis surat yang dibuat oleh orang Melayu lah. Tapi kalau kita nak sebut yang agak tepatnya walimatul al-urs, kalau lelaki itu walimatul aris, kalau perempuan itu walimatul arus, ya.
Maksud walimatu al-urs, walimah merujuk kepada makanan pengantin yang diambil daripada perkataan al-walad yang bermaksud kumpul. Kerana suami isteri berkumpul pada masa membuat makanan tersebut. Jadi bersempena berkahwinan suami isteri itu berkumpul, maka dibuat makan, jemput orang ramai. Menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, walimah dikaitkan dengan setiap jemputan yang dilakukan untuk meraihkan sesuatu kegembiraan bersama sesuatu peristiwa seperti perkahwinan, majlis khitan atau lain-lain. Maknanya bagi Imam Syafi'i, walimah dari segi bahasa itu dia tidak terbatas kepada walimah untuk berkahwin saja, tapi walimah itu adalah perkahwinan, majlis khitan dan sebagainya. Namun walimah digunakan secara mutlak untuk pernikahan, manakala untuk majlis lain digunakan perkataan lain. Misalnya untuk jemputan majlis berkhitan dinamakan sebagai i'zar dalam bahasa Arab. Walimah juga, jemputan kerana i'zar. Jemputan kerana kelahiran anak disebut sebagai majlis akikah. Selamat melahirkan anak dinamakan sebagai khurs dalam bahasa Arab. Selamat kerana kepulangan orang daripada musafir dinamakan sebagai naqi'ah. Memasuki rumah baru disebut sebagai wakirah. Berlaku sesuatu musibah dikenali dengan nama wadimah. Dan jemputan tanpa sebab dinamakan sebagai jemputan makan biasa atau makdubah. Ini beberapa istilahnya yang digunakan dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan nama jemputan itu sendiri. Baik. Apakah hukum kita menerima jemputan tadi? Mana kita pergi majlis jemputan, orang jemput kita, hukumnya apa? Jika majlis walimah diadakan kerana meraihkan pengantin baru, sebahagian ulama meletakkan hukumnya adalah wajib. Sebagian ulama kata hukumnya adalah wajib berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Aulin walau bisyah, buatlah walimah meskipun dengan hanya menyembelih seekor kambing." Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menggesa sahabatnya Abdurrahman bin Auf membuat majlis walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Satu majlis yang berbentuk menyembelih seekor kambing sekalipun, yang penting gesaan Rasulullah supaya diadakan majlis walimah bersempena dengan perkahwinan tersebut. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan, baik pada masa berada di kampung halaman maupun ketika bermusafir. Berdasarkan pendapat yang azhar, hukumnya adalah sunat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, iaitu laisa fil ma haqqu siwa zakah. Tidak ada hak yang perlu diambil daripada harta selain pada zakat. Maknanya menjelaskan harta ni wajib keluar je kerana zakat je. Lain daripada zakat tak wajib. Jadi termasuk buat walimah tu. Jadi bila sebut walimah dia tak wajib buat. Dia kata hukumnya adalah sunat berdasarkan pendapat yang azhar. Ia merupakan makanan yang tidak khusus untuk orang-orang yang berhajat sahaja sehingga menyerupai majlis korban dan boleh dikiaskan kepada majlis-majlis walimah yang lain. Hadis gesaan mengadakan walimah di atas tertumpu kepada sunat muakkad. Majlis walimah yang lain hukumnya sunat sahaja dan bukan sunat muakkad seperti mana yang berlaku pada majlis walimah kerana perkahwinan atau walimah al-urs. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, walimah yang paling minimum bagi yang mampu ialah menyembelih seekor kambing. Maknanya bagi yang mampu, kalau nak buat majlis kambing tu dianggap paling kecil sekali lah. Kerana Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor kambing untuk majlis walimah Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Untuk mengadakan majlis walimah sebenarnya cukup dengan apa sahaja yang boleh diambil manfaat. Kerana Nabi SAW pernah mengadakan majlis walimah untuk Sufiyah radhiyallahu anha dengan bubur dan juga kurma sahaja. Jadi maknanya boleh kita buat majlis sama itu. Jadi walaupun tuan-tuan kita tengok pada budaya masyarakat kita hari inilah, mereka buat walimah dengan meraihkan budaya Melayu dengan lauk pauk dan sebagainya lah. Cuma kita cadangkan supaya walimah tu janganlah dibuat dalam bentuk yang membebankan, dan kadang kita tak ada duit tapi kita cuba buat juga sampai tahap membebankan. Buatlah kemampuan itu mengikut kemampuan. Jadi kita tengok Rasulullah SAW ni dalam hidup dia ada baginda buat walimah dengan menyembelih kambing, ada ketika baginda buat walimah dengan isterinya dengan bubur dan kurma sahaja. Jadi benda itu boleh dilakukan. Kemudian hukum memenuhi undangan dan jemputan majlis walimatul urs. Memenuhi jemputan walimah ataupun majlis kenduri kahwin adalah wajib berdasarkan pendapat yang kuat. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, menurut Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'am ta'amul walimah, yud'a laha al-aghniya'u wa yutraku al-fuqara, wa man taraka ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Mana satu peringatan kepada masyarakat kita bahawa menyahut ataupun menerima jemputan itu satu benda yang wajib kita penuhi dia kalau berdasarkan mazhab Syafi'i ini, dan juga berdasarkan pada hadis Muslim yang kita baca tadi, iaitu maksudnya seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Orang-orang kaya dijemput manakala orang-orang miskin ditinggalkan, jadi tidak dijemput.
Sesiapa yang enggan memenuhi jemputan, sesungguhnya dia telah menderhaka kepada Allah dan Rasul. Orang yang meninggal jemputan ini, maknanya orang tersebut dianggap sebagai menderhaka kepada Allah Ta'ala. Sebab itu diletak sebagai pendapat yang kuat adalah wajib. Di sana ada pendapat yang kata tidak wajib. Memenuhi jemputan walimah yang bukan walimatul urs adalah sunat. Tapi walimah yang bukan walimah perkahwinan ini, kenduri yang bukan buku dikahwin, hal lain sunat sajalah. Nak hadir boleh, tak nak hadir pun tidak apa. Kemudian memakan makanan yang dihidangkan dalam majlis walimatul urs. Apakah bila kita pergi ke sesuatu majlis perkahwinan, kita dijemput ke sana, apakah kita wajib makan itu atau tidak wajib? Yang wajib dilakukan oleh orang yang dijemput ialah menghadiri majlis walimah dan tidak wajib memakan makanan yang dihidangkan dalam majlis tersebut. Maknanya kalau sekiranya dia datang, dia ada hal, dia datanglah kerana meraihkan jemputan tadi. Dia tak sempat makan, dia mohon maaf daripada tuan rumah kerana dia tergesa-gesa. Jika mahu, dia boleh makan. Dan jika mahu juga, dia boleh meninggalkan makan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Menurut Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'am, falyujib fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka." Apabila salah seorang daripada anda dijemput untuk menghadiri walimah, hendaklah menerima jemputan tersebut. Jika mahu, beliau boleh makan. Dan jika mahu juga, beliau boleh meninggalkan makan. Jika pihak yang dijemput sedang berpuasa, wajib juga memenuhi jemputan tersebut, tetapi tidak perlu berbuka. Mana kalau kita sedang puasa, kalau orang jemput, kita kena pergi. Tapi tak mesti kita berbuka. Sebaliknya, hendaklah meraihkan majlis orang yang mengadakan walimah tersebut sahaja. Kita raih dia saja. Jadi kita tidak perlu berbuka. Mana kalau kita sedang berpuasa. Ya, ini dalam pandangan mazhab Syafi'i dia, yang mungkin kurang diberikan perhatian oleh setengah masyarakat. Itulah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib wa in fa in kana sha'iman falyusall wa in kana muftiran falyat'am." Apabila salah seorang daripada anda dijemput ke majlis walimah, hendaklah menerima jemputan tersebut. Jika sedang berpuasa, hendaklah berdoa untuk orang yang menjemput itu. Jika ingin berbuka, boleh makan ataupun boleh berbuka. Yang nak teruskan berpuasa, maka dia boleh berdoa untuk tuan rumah. Tak ada masalah. Walau bagaimanapun, jika puasa yang sedang dilakukan itu adalah puasa sunat, yang meninggalkan makan akan menyebabkan tuan rumah yang menjemput berasa tidak selesa, berbuka lebih baik daripada menyempurnakan puasa sunat itu meskipun masanya sudah berada pada waktu petang. Dengan tujuan mengambil hati tuan rumah yang menjemput dan melahirkan kegembiraan kepadanya. Tetapi jika dengan tidak memakan makanan yang dihidangkan dalam majlis tersebut, tidak menimbulkan rasa kecil hati kepada tuan rumah, meneruskan puasa lebih afdal. Tidak makruh kiranya orang yang dijemput itu mengatakan, "Saya berpuasa." Maknanya kalau kita pergi, dia jemput makan, kita kata, "Maafkan saya tidak dapat makan, saya berpuasa." Maka mengucapkan perbuatan itu tidak makruh. Walaupun pada asal perbincangan kita di atas tadi, kalau sekiranya kita berpuasa sunat dan tuan rumah itu akan menyebabkan berasa kecil hati dengan sebab kita tak makan makanannya, maka disunatkan kita makan. Maknanya kita kena buka. Kita perlu berbuka dan kita makan. Ketika menghadapi hidangan makanan, tetamu hendaklah memakan apa sahaja yang dihidangkan, sekalipun tidak dipersilakan secara rasmi oleh tuan rumah. Kerana berpada dengan uruf yang diamalkan oleh masyarakat yang kebiasaannya makan apa sahaja yang dihidangkan tanpa perlu dipersilakan secara rasmi oleh tuan rumah untuk memakan. Walau bagaimanapun, tuan rumah disunatkan melafazkan keizinan kepada tetamu untuk memakan jamuan. Tetamu tidak boleh berbuat sembarangan terhadap makanan yang dihidangkan kecuali makan sahaja. Apabila mereka boleh memakan makanan tersebut, jika diketahui tuan rumah merestuinya sahaja. Disunatkan kepada tetamu mendoakan tuan rumah setelah selesai makan. Jadi kita pergi itu, hak mandi sidang, kita makan. Dan tak payah kita bersungguh benda bukan-bukan. Itu yang dihidangkan, kita makan. Kalau kita berasa kurang sesuai, tak makan, tidak mengapa. Terutama sekali kalau kita nak meraihkan penyakit yang kita alami. Dan jangan lupa selepas kita makan, kita doa kepada tuan rumah. Itu sangat penting. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Menurut Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah, faja'a bi khubzin wa zaitin fa'akala. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. Nabi SAW memenuhi jemputan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah menghidangkan Nabi dengan roti dan minyak, dan baginda SAW makan makanan dalam hidangan tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, orang-orang yang berpuasa berbuka puasa di sisi anda, orang-orang yang baik memakan makanan anda, dan para malaikat terpilih berselawat untuk anda. Jadi salah satu bentuk doa yang wajar kita baca kepada tuan rumah, terutama kalau kita ni sedang berpuasa, kita dijemput untuk berbuka di rumahnya, maka kita kata aftara indakumus saimun wa akala ta'akumul abrar wa sallat alaihimul malaikah. Itu salah satu yang telah ditunjukkan contohnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sewajarnya kita ikut.
Wanita yang menjemput wanita hukumnya satu saja. Jika wanita menjemput seorang lelaki atau beberapa orang lelaki, wajib memenuhi jumputan tersebut jika tidak melibatkan berkhalwat yang diharamkan. Begitu juga kalau wanita menjemput lelaki. Lelaki itu kena memenuhi jemputan itu. Tetapi kena pastikan jemputan itu tidak melibatkan berdua-duaan. Kalau sampai melibatkan berdua-duaan, hukumnya haram memenuhi jemputan tersebut. Kemudian walaupun kita bincang begitu panjang sikit tentang walimatul urs ataupun kenduri kahwin ini, namun dia ada syarat-syarat yang kita perlu penuhi. Ada syarat-syarat yang perlu kita penuhi tentang majlis walimah ni. Iaitu dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syarat-syarat ni saya rasa penting untuk kita raikan, kita lihat semula. Yang pertama, jemputan berbentuk umum, melibatkan kesemua kaum keluarga jiran, pekerja, baik golongan kaya maupun golongan miskin. Tidak boleh mengkhususkan satu golongan dan mengabaikan satu golongan yang lain, atau mengkhususkannya hanya pada orang-orang kaya tetapi meminggirkan orang-orang fakir, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Muslim sebelum ini. Maksudnya kita jemput tu jemputan umum, melibatkan semua orang. Yang kedua, jemputan dilakukan sendiri atau dilakukan oleh wakil. Sebaliknya, jika jemputan dilakukan secara umum dengan membuka ruang seluas-luasnya pada sesiapa yang ingin menghadirinya, maka memenuhi jemputan sebegitu rupa tidak wajib dan juga tidak sunat. Mana kalau dia tuan tu sendiri, macam dalam konteks sekarang ni, tuan tu sendiri pergi ke rumah-rumah atau wakil dia hantar, atau surat masuk dalam tong dan sebagainya, kebetulan kita ada rumah masa tu, hak yang tu kita wajib datang. Tapi kalau dia sebut dia istihar dalam masjid, datang ke rumah saya, pasal saya akan mengadakan majlis walimah untuk anak saya pada sekian hari bulan. Kalau dibuat secara umum begitu, kita boleh datang, kita pun boleh tidak datang. Jemputan dibuat bukan kerana takut. Biasanya orang yang diundang adalah orang yang zalim, pembantu-pembantu atau hakim yang zalim dan sebagainya. Penjemput juga tidak menginginkan pangkat atau kedudukan daripada orang yang diundang atau agar yang diundang menolongnya untuk mendapatkan kebatilan yang dicari. Sebaliknya, undangan yang dibuat untuk merapatkan hubungan kasih sayang. Jadi maknanya kalau diundang orang tu dengan tujuan ada maksud tertentu daripada orang tersebut untuk dapat pangkat dan sebagainya, maka tak boleh ikut undangan. Dia jangan ada unsur-unsur seperti itu. Bila undangan itu betul dengan tujuan kasih sayang, hubungan kekeluargaan, maka itu wajiblah kita penuhi undangan tersebut. Yang keempat, jemputan tidak menyebabkan orang lain terganggu kerana kehadiran seseorang. Kerana orang tersebut tidak layak duduk bersama tetamu undangan yang lain. Jika orang seperti itu ada pada jemputan lain, boleh tidak hadir ke majlis walimah al-urs tersebut. Misalnya mengundang orang yang rendah akhlak bersama dengan tetamu undangan lain yang terhormat. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang rendah akhlak ialah orang-orang yang terkenal dengan kejahatan, orang yang mulut celupar, ejen-ejen orang yang zalim, hakim-hakim yang menerima sogokan dan lain-lain. Jadi jangan ada dalam dengan kita orang seperti ini. Jadi orang lain nak hadir itu, dia dikurang selesa. Jadi bila berlaku begitu, maka tak wajib hadir dalam majlis seumpama itu. Yang kelima, jemputan tidak melibatkan majlis yang membabitkan perkara mungkar, seperti hidangan arak dan alat-alat muzik yang melalaikan, seperti seruling, gendang, tarian dan lain-lain. Jika kesemua perkara disebutkan di atas ada, tidak wajib memenuhi jemputan dan undangan tersebut malah tidak sunat menghadiri. Kecuali jika diyakini orang yang menghadiri mampu menghapuskan kemungkaran tersebut. Ketika itu boleh menghadiri jemputan dan menghapuskan kemungkaran yang berlaku itu. Ini jika dijemput mengetahui tentang kemungkaran yang berlaku dalam majlis walimah tersebut. Jika tidak diketahui dan dia telah menghadiri majlis tersebut, hendaklah mencegah kemungkaran yang berlaku dalam majlis itu, dan jika yang terlibat tidak berhenti, hendaklah keluar daripada majlis itu. Jika duduk juga dalam majlis seumpama itu, dia dikira duduk tempat yang haram. Jadi ini penjelasan dalam Kifayatul Akhyar dan juga dalam kitab Fiqh Muyassar. Dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah muzik saya dah sebut bahawa mereka mengambil pendekatan yang agak keras. Jadi disebutkan dengan jelas di sini. Kalau kita pergi satu majlis undangan, ada penggunaan alat muzik termasuk seruling, gendang, tarian, kompang dan sebagainya. Jadi benda tu tak tu. Cuma bab kompang ni tuan-tuan masih sekalian. Rasulullah sebut kompang. Jadi maknanya kalau dalam hadis yang lain mengatakan kita boleh buat satu majlis yang mana ada alat macam alat muzik yang berbentuk kompang sahaja, kompang, duf tu kompang. Kan? Kemudian ada lagu memuji Allah Ta'ala, memuji pengantin, memberi semangat mereka berdua untuk membina rumah tangga, maka itu sebenarnya tidak menjadi masalah lah. Kalau dalam mazhab lain, mazhab Ibn Hazm, mereka mengatakan mengadakan muzik itu sendiri tidak menjadi satu masalah. Yang diharamkan berkaitan muzik dan nyanyian merujuk kepada cara muzik itu dimainkan dan cara nyanyian itu melibatkan seni kata tertentu. Kalau seni kata yang disebut itu merupakan seni kata yang lucah, yang mengajak manusia tidak mengenal Tuhan, manusia lalai daripada agama Allah Ta'ala, maka lagu-lagu seperti itu dihukum oleh Ibn Hazm sebagai haram. Jadi di situ sedikit perbezaan pandangan antara ulama mazhab Syafi'i dengan ulama mazhab Zahiri. Jadi dalam konteks Malaysia ni saya nampak secara tidak langsung kita banyak tidak mengikut mazhab Syafi'i. Walaupun kita mengaku kita mazhab Syafi'i dalam bab muzik.
Dalam bab muzik, kerana dalam mazhab Syafi'i, bab muzik ini mereka ketat. Jadi kalau kita hadir di satu majlis yang mengenangi majlis perkahwinan, mengenangi penggunaan alat-alat muzik yang melalaikan seperti seruling, gendang, tarian dan sebagainya, maka tidak wajib kita hadir dalam majlis seperti itu. Kerana ulama mazhab Syafi'i berdalilkan firman Allah Taala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang perkatakan dengan cara mencaci atau mengejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan lalu engkau duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim sesudah engkau mengingati akan larangan itu. Yang keenam, tuan-tuan, dalam bab jemputan ni, syarat dia yang keenam, jemputan dibuat pada hari pertama. Mana hari pertama itu kita pergilah. Jemputan untuk hari kedua dan seterusnya. Kalau orang tu jemput 3 hari kita datang dalam majlis itu, maka wajib kita datang pada hari yang pertama sahaja. Adapun hari kedua dan ketiga itu tidak wajib dihadiri. Bahkan makruh menghadiri majlis pada hari yang ketiga. Yang ketujuh, jemputan dibuat oleh orang Islam. Jika jemputan dibuat oleh bukan Islam, menghadiri tidak wajib. Kalau orang bukan Islam tu jemput, dalam mazhab Syafi'i dia kata tak wajib kita hadir. Tapi dalam masyarakat Melayu kita, budaya hidup kita yang bukan kawan kita, sepejabat, dia bukan Islam, dia kahwin, dia jemput kita, kita hadir je. Cuma dari segi hukum hadir itu sebenarnya dalam Islam tidak wajib. Tak wajib dalam mazhab Syafi'i, dia pakai dalam mazhab Syafi'i. Kerana dengan menerima jemputan, berarti menunjuk kasih sayang kepada. Jadi alasan digunakan dalam mazhab Syafi'i, dia kata, bila kita hadir itu, maknanya kita tunjuk kasih sayang. Jadi dalam realiti sekarang ni, biasanya orang hadir tak lagi menunjuk kasih sayang, cuma dia meraknikan sahabat kerja lah. Sebagaimana dia juga hadir dalam majlis kita kerana dia meraknikan persahabatan. Sekadar itu sahajalah. Tapi kalau kita hadir kerana kita menyokong dia segi agama, memang tak boleh lah macam tu. Ini alasan digunakan dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan Allah Ta'ala melarang orang-orang Islam menunjukkan kasih sayang pada orang-orang bukan Islam dalam firman-Nya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi teman rapat dengan cara kamu sampaikan kepada mereka, yakni berita-berita rahsia orang-orang mukmin, dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka. Sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah SAW dan juga mengeluarkan kamu daripada tanah suci Makkah, disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Maka janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku. Tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Sedang aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul. Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ini merupakan alasan yang digunakan dalam mazhab Syafi'i untuk kita tidak boleh menghadiri majlis jemputan yang dibuat oleh orang bukan Islam kalau dilakukan tujuan untuk kasih sayang. Kasih sayang, dia mendokong, dia menyokong dia dan sebagainya. Tetapi apa hari yang berlaku pada hari ini, kita hadir majlis mereka bukan cuma kasih sayang, tapi lebih berbentuk meraknikan majlis dan jelas menjadi satu kebudayaan ataupun tradisi masyarakat setempat. Sesungguhnya ulama juga mengaitkan ayat di atas dengan usaha menunjukkan kasih sayang pada orang-orang fasik dari kalangan orang-orang Islam. Kerana itu haram duduk dalam majlis orang-orang fasik kerana mengandungi unsur mengasihi orang-orang fasik itu. Dalam sejarah Islam, Sufyan Ats-Tsauri pernah melakukan tawaf di Baitullah. Tiba-tiba Harun Ar-Rasyid datang kerana hendak melakukan tawaf. Sufyan telah memutuskan tawaf dan berada daripada situ sambil membaca ayat 22 daripada surah Al-Mujadalah di atas. Itu salah satu sikap ulama itu dulu, mengambil langkah berhati-hati sampai dia menghentikan tawaf. Padahal yang nak lakukan tawaf itu bukan orang lain. Mereka adalah khalifah Islam. Jadi maknanya ulama itu begitu berhati-hati. Kalau berlaku unsur fasik, maka mereka tidak mahu terlibat dalam majlis orang-orang fasik. Bagaimana pula menghadiri majlis walimatul urus yang lebih daripada satu? Macam sekarang ni, tuan-tuan, kalau kita katakan bulan-bulan cuti sekolah, kita menerima jemputan lebih daripada satu. Lebih daripada satu jemputan. 2, 3, 4 jemputan. Apakah kita perlu memenuhi ke semua jemputan itu atau macam mana? Jika seseorang dijemput oleh sekumpulan orang, hendaklah memenuhi jemputan orang yang pertama terlebih dahulu. Jadi kita pergi mula-mula jemput, waktu kita pergi dahulu. Kemudian mengikut giliran pihak yang menjemput seterusnya. Jika mereka semua menjemput secara serentak,
maka adalah memenuhi yang lebih dekat terlebih dahulu dan kemudian yang lebih dekat dengannya dan begitulah seterusnya. Maknanya kita memenuhi kesemua jemputan itu tapi kita ikut giliran. Ataupun kita ikut mana lebih dekat yang memudahkan kita. Memenuhi jemputan walimatul urus pada zaman ini tidaklah sesukar pada zaman dahulu. Kerana masyarakat mempunyai berbagai-bagai kemudahan termasuk penggunaan kereta yang boleh digunakan untuk menghadiri majlis walimah lebih daripada 5 tempat dalam masa yang tidak sampai 1 hari. Jika jemputan tersebut berdekatan sama lain. Jadi hari ini agak lain lah. Mana kalau ada kereta kita boleh pergi menemui jemputan 5 tempat lah. Sebab tu banyak kita tengok hari ini orang-orang yang pergi tempat dia makan sikit, tempat kedua makan sikit. Pasal dia nak raihkan setiap tempat tadi. Dan tidaklah kata dia sampai satu tempat tu tak makan. Bila orang tanya pasal apa? Sebab saya baru datang majlis yang kedua. Dia mungkin jawapan itu menyebabkan tuan rumah kecil hati dan sebagainya. Jadi elok dia makan sikit sini, sikit sana dan sebagainya. Jadi 5 tempat tuan. Jadi kita pun segi akal kita terima. Dengan 5 tempat ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke semuanya memang kita tak mampulah nak makan ke semuanya. Dan seterusnya muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Kita terus pergi sedikit perbahasan tentang hukum perkahwinan secara poligami. Satu tajuk yang disukai oleh orang lelaki ni. Tetapi bagi orang perempuan, satu tajuk yang agak berat bagi mereka walaupun mereka terima itu merupakan syariat daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan macam poligami ini sebenarnya satu syariat. Kita tidak boleh menentang poligami. Kita boleh menentang ketidakadilan dalam poligami. Kerana apabila kita menentang poligami, berarti kita menentang salah satu daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau kita menentang ketidakadilan seseorang dalam poligami, itu dibenarkan. Sebab tuntutan poligami ialah berlaku adil. Jadi kita menentang pasal kita nak berlaku adil dalam poligami itu tidak mengapa. Tapi menentang poligami berarti menentang hukum asal dalam Islam. Itu tak boleh. Hukum asal melakukan poligami adalah harus berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Jadi demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Dari surah An-Nisa ayat yang ketiga. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa maksud yang dimaksud dalam ayat di atas? Ayat di atas membenarkan orang-orang Islam berpoligami dalam bentuk berkahwin dengan 2, 3 atau 4 orang Islam. Ya, walau bagaimanapun dalam beberapa situasi hukum asalnya boleh berubah menjadi hukum lain. Jadi kita bincang tadi hukum asal poligami itu harus. Tapi kalau lihat dari beberapa situasi tertentu, hukum tu yang harus tadi dia boleh tukar menjadi hukum lain. Apa dia? Pertama, poligami menjadi sunat. Melihat dari situasi yang dialami. Menjadi sunat apabila seorang suami memerlukan kepada isteri lain. Sekiranya isteri yang ada tidak mampu menjaga kehormatan diri beliau, atau isteri yang pertama sakit atau mandul, sedangkan suami terlibat inginkan anak dan zuriat keturunan. Dalam masa yang sama, suami terlibat yakin dapat berlaku adil dalam kalangan isteri-isterinya jika beliau berpoligami. Mana ada keyakinan? Ada keyakinan boleh buat. Ada keyakinan. Poligami sebegini jelas mengandungi maslahah dan ia banyak dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan tokoh-tokoh selepas daripada mereka. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengamalkan poligami selepas kematian Khadijah radhiyallahu anha kerana berbagai sebab yang berkaitan dengan dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan baginda dengan bilangan isteri yang seramai 11 orang dan baginda wafat dengan meninggalkan 9 orang isteri. Isteri-isteri baginda menjadi ibu pada orang-orang Islam dan mereka mempunyai hukum hakam yang khusus berkaitan dengan ini tentang poligami, iaitu hukumnya sunat. Apabila lelaki kita perlukan isteri lagi kerana isteri yang ada tidak mampu melayan suami ataupun tidak dapat melahirkan anak dan zuriat keturunan yang diharapkan oleh suami akan menjadi pewaris dia nanti. Jadi dari segi hukumnya adalah sunat. Itu kena faham oleh hukumnya sunat tu. Yang kedua makruh. Jika seseorang berpoligami dengan tujuan untuk berseronok-seronok semata-mata atau seorang ragu dari segi kemampuan untuk melakukan keadilan, maknanya dia berkahwin tu kerana nak berseronok, makruh. Atau dia ragu boleh mampu berlaku adil ataupun tidak dalam kalangan para isteri. Kerana ketika itu tidak ada keperluan untuk berpoligami. Boleh jadi poligami yang diamalkannya mengundang kemudaratan kepada para isteri. Kerana kegagalan berlaku adil yang dinyatakan di atas. Dalam hal ini Al-Khatib Asy-Syarbini menegaskan, sunat kepada seseorang tidak berkahwin lebih daripada seorang isteri jika tidak ada keperluan untuk berbuat demikian. Jadi Al-Khatib Asy-Syarbini kata sunatnya tak berkahwin lebih. Sunat tidak berkahwin, maknanya makruh kalau kahwin lebih. Kalau ada seorang isteri yang ada itu dah memenuhi keperluan, tak payah.
Ini juga perlu diambil kira lah bagi orang lelaki. Jangan kita bincang nak poligami saja yang tidak ada sebab-sebab yang kukuh. Yang ketiga, haram jika seseorang meyakini tidak dapat berlaku adil dalam kalangan isteri-isterinya kerana kelemahan atau kegagalan beliau mengawal perasaan untuk tidak berlaku adil atau kerana kemiskinan, kerana ia jelas memudaratkan orang lain. Ayat yang ketiga surah An-Nisa di atas menyarankan agar suami berbada dengan seorang isteri sahaja jika meyakini tidak mampu berlaku adil jika mengamalkan poligami. Itu maknanya jadi haram pula. Jadi ada 3 hukum lah. Jadi sunat poligami, makruh poligami, haram poligami. Jadi tiga-tiga hukum ni bagi seseorang lelaki yang nak berniat nak mengamal poligami perlu diamati betul-betul. Apakah poligami yang dia nak amal tu berada pada tahap sunat ke, makruh ke atau haram? Hikmah diharuskan poligami. Antara hikmah diharuskan mengamalkan poligami itu ialah pertama, menjaga suami yang tidak mampu dijaga kehormatan dirinya oleh seorang isteri sahaja daripada terjebak ke dalam lembah dosa dan maksiat dan juga perkara-perkara haram yang memudaratkan diri beliau dan juga masyarakat sekaligus. Jadi maknanya hikmahnya apa? Dapat jaga suami. Dapat menjaga suami daripada terlibat benda-benda yang tidak patut dia terlibat. Termasuk benda-benda yang boleh memudaratkan dan boleh menjatuhkan imej agama. Yang kedua, menjaga maruah isteri. Meskipun menjadi isteri kedua dengan cara menjaga segala hak dan kemuliaannya sebagai ganti daripada sekadar menjadikannya sebagai temang wanita yang langsung tidak berhak menikmati berbagai-bagai hak daripada seorang suami, malah terdedah kepada pemulawan dan pengabaian terhadap anak-anak yang dilahirkan. Ya, jadi itu menjaga maruah isteri. Walaupun perempuan itu isteri kedua, tapi namanya isteri. Dan bila dia isteri, dia berhak menerima hak-hak ini seperti mana isteri yang pertama. Bukan dari segi jawatan duniawi, dia tak dapatlah. Macam kata dapat datin. Datin itu diberikan kepada isteri yang pertama. Kedua tidak diberi. Tapi hak-hak lain yang ditetap oleh agama, isteri kedua, ketiga, keempat, dapat. Daripada seorang itu menyimpan seorang wanita. Dan berlaku berbagai kemudaratan, perzinaan, berdua-duaan dan sebagainya. Itu tidak menambah melainkan dosa saja. Tidak menambah melainkan dosa saja. Yang ketiga, memenuhi kehendak suami yang inginkan anak dan zuriat keturunan, dan dalam masa yang sama isteri pula dingin terhadap suami kerana fitrah semula jadinya begitu atau kerana penyakit yang dialami. Suami terlibat tidak ada cara untuk memenuhi kehendaknya melainkan dengan cara berkahwin dengan seorang isteri lagi isteri. Tindakan sebegini berjuta kali lebih baik daripada membiarkan diri hanyut dan terjebak ke lembah perzinaan yang mendedahkan wanita dan anak-anak kepada pengabaian dan kesia-siaan. Yang keempat, menjaga maruah dan kedudukan kaum wanita yang kadang-kadang memiliki kuantiti yang banyak dalam sebuah masyarakat dan negara kerana ramai dalam kalangan orang lelaki mati dalam peperangan. Jalan penyelesaian yang paling sesuai ketika itu ialah orang lelaki yang berkemampuan tampil ke hadapan mengambil perempuan-perempuan tersebut sebagai isteri yang berhak menikmati berbagai-bagai hak, dan ia bukan sahaja menyelamatkan kaum lelaki terlibat dengan perzinaan, bahkan juga menyelamatkan wanita daripada terlibat dengan berbagai perkara keji termasuk pelacuran kerana ingin mendapatkan sumber penghidupan. Ini juga satu benda yang sangat penting, menyelamatkan kaum wanita. Dan yang kelima iaitu mengatasi masalah kemandulan yang dialami oleh seorang isteri yang gagal melahirkan anak untuk suami, sedangkan suami mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan anak dan zuriat keturunan yang boleh menyambung perjuangan dan karya beliau. Dalam masa yang sama, suami tidak mahu menceraikan isteri yang pertama, bahkan ingin tetap menjaga segala hak dan kemuliaan yang dinikmati oleh isterinya itu. Ketika itu disunatkan kepada beliau mengamalkan poligami bagi merealisasikan keinginannya dalam keadaan isteri pertama tetap kekal bersama beliau tanpa perlu diceraikan. Begitulah tentuan yang dihuraikan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i oleh Syekh Muhammad Al-Zuhaili. Jadi ini merupakan sebahagian daripada perbahasan kita pada malam ini. Daripada soal mahar tadi sampailah pada sedikit perbahasan tentang poligami, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita cuba tambah lagi sedikit kupasan tentang apa dia bentuk keadilan yang perlu dilakukan oleh seseorang suami ketika dia mengamalkan poligami. InsyaAllah, kadar itu saja untuk sesi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.